Farah, ada satu soalan. Pernah dengar tak small changes can actually lead to big differences? Perubahan kecil boleh membawa kepada sesuatu yang amat ketara. Adakah itu tagline atau apa benda Dia sebenarnya? boleh jadi tagline dan dia sebenarnya adalah satu badan bukan kerajaan NGO yang bernama Small Changes dan ia banyak membantu golongan luar bandar khususnya pelajar dalam mengubah nasib mereka. Bagus tu. Jadi sebelum kita meneruskan topik perbincangan kita pada hari ini mengenai small changes bantu pelajar luar bandar, kita saksikan dulu bingkisan yang disediakan. Small Changes yang ditubuhkan pada tahun 2011 bertujuan melakukan perubahan kecil yang membawa kepada perbezaan yang amat ketara. Idea penubuhannya tercetus apabila sekumpulan rakan mahu mengisi masa mereka dengan aktiviti yang berfaedah. Sehubungan itu, program pembangunan sosial diwujudkan di samping menyebarkan kempen kesedaran sosial. Fokus NGO ini mewujudkan asas kukuh untuk sukarelawan belia dalam memperkasakan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Tujuannya bagi menyedarkan golongan belia mengenai peranan mereka dalam membangunkan negara serta menjadi pemimpin masa hadapan. Small Changes tidak hanya menjadi komuniti sukarelawan tetapi beraspirasi mewujudkan program yang boleh memperkasakan dan memberi sumber inspirasi kepada sukarelawan dan mereka yang terbabit dalam program ini. NGO ini percaya kemahiran seseorang perlu diasah agar ia dapat digunakan untuk perkara yang berfaedah. Itu dia, kemahiran seseorang perlu diasah untuk membawakan perkara yang berfaedah. Dan sekecil-kecil apa benda Bantuan yang atau diulurkan pertolongan, ia boleh memberi impak yang besar kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi bercakap mengenai small changes can lead to big differences. Hari ini di NX Now kami sangat berbesar hati kerana 3 orang kuat di belakang 3 anak muda yang penuh Yes, inspirasi dan betul. aspirasi. Sudi bersama kami pada hari ini jom kita kenalkan. Kita kenalkan dulu. Pertama kita ada Muhammad Yusof Ahmad Ridwan, iaitu Presiden Small Changes. Selamat datang. Yang keduanya kita ada Amelia Maisara Azana Abidin, Timbalan Presiden orang kanan lah untuk Small Changes ni. Dan kita ada juga tetamu ketiga, Amir Norman Muhammad Hashim, pengarah projek Seeds of Deeds. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Macam mana hari ini? Okey tak? Alhamdulillah. Dah makan ke? Dah makan? Dah makan. Kau nak tahu sebenarnya diorang ni sebenarnya bukan belajar kat sini tau. Oh, bukan belajar kat sini, dia belajar kat penuntut mana? Malaysia di United Kingdom. Semuanya? Semuanya. Seorang di Manchester, Essex dan UCL London. London, yes. Ke dia kawan-kawan dia ke ni? Bukan. Terlalu muda. Okay. Baiklah, kita nak mulakan perbincangan kita. Kita nak tanyalah kepada Presiden sendiri kan. Bolehkan ceritakan apakah sebab atau kisah di sebalik pertubuhan organisasi Small Changes ini? Boleh ceritakan mengenai pengenalan logo, misi dan juga visi. Why you are doing this? Yeah. Okay, it all started in 2011 when ada seorang kumpulan anak muda ni, mereka selalu lepak di Subang Jaya, semua base di Subang Jaya. Dan mereka rasa macam kita perlu buat something ke society. Kita dah habis belajar, tapi rasa nak buat something sebab rasa takkan nak kerja hidup, kerja, cek duit, kahwin, habis. So, diorang buatlah satu camp dekat Pasir Gudang, Johor. Sebab ada satu kawan mereka dekat dekat Johor untuk buat camp. So, diorang buat camp ni bahasa English, character building. Then, after tu, diorang rasa macam kita rasa kita dah buat benda yang bagus, takkan nak berhenti situ je. Ya. So, diorang buat satu NGO dengan beristo kan, small changes, big differences. So, maksudnya, setiap perubahan yang kecil yang rasa buat tu kecil je, tapi you don't know that it's going to be a big differences afterward. Ya. So, after that, diorang buat NGO ni. Tapi diorang rasa diorang punya strength is diorang punya networking because they are professionals. Diorang punya networking, diorang punya kawan-kawan. So, they started a fundraiser every year untuk kumpul dana daripada public. So, melalui kumpulan dana ini, diorang dapat cari duit untuk buat projek. And second, diorang dapat hantar kesedaran kepada public untuk tahu masalah yang kat Malaysia ni. So, every year, diorang akan tema berlainan. 2014, tema mereka nak bantu refugees atau pelarian dekat Malaysia. 2015, diorang kata education kami nak tolong. So, tapi bahasa-bahasa tu, mereka ni guna networking untuk cari duit saja. Diorang punya kekuatan macam cari duit. Every year, 70,000, 60,000, it's not a problem. Diorang bagi duit kepada charity lain untuk execute the projects. Tapi started in 2016, we cari the duit masa sendiri, fundraiser every year, and we do the projects ourselves. So our ethos is
we do the small changes in the society that hope there can be a big difference that we can make afterwards. And the mission is to empower youth through volunteerism. So now we are the second generation because they feel that their crowd is youth and they are in the 30s sekarang ni. Diorang rasa macam, okay lah, we have to stop because the youth is, our crowd is youth, so we can't do this anymore. We pass it towards you. So now we are based in different countries. And every year we are back to do projects in Malaysia and across the years. We have team back in Malaysia and kat luar negara jugalah. I see. Satu benda yang menarik sebab dia orang kata menggunakan kerahan tenaga anak muda dan give back to the society lah in a way Jadi kan. yang macam Yusof refer as diorang tadi tu adalah first generation. First generation. Dah 30s dah now. Dah 30s dah. Dah tak youth lagi dah. Okay, Amelia, mungkin boleh kongsikan in terms of project execution kan. Dana tu dapatnya daripada sponsorship ke atau you guys ada buat any on ground activity ke? Mungkin boleh kongsikan? Boleh. So basically Small Changes ni bak kata Yusof, kami start dengan fundraiser. So selama ni kami memang buat fundraise. Ada sekali tu kami buat di Publica dan tempat-tempat lain ada di Ruang dan kami ada buat fundraising gigs. So basically every year kami akan, bila semua orang dah balik, kami akan buat fundraising dan kami akan kumpulkan banyak-banyak partner and kami akan execute ada beberapa events kat situ. Okay, bila cakap semua orang dah balik tu, adakah semua orang kata keanggotaan NGO Small Changes ni bertapaknya bukan di Malaysia ke macam mana? Ke ada juga di Malaysia? Ada, kebanyakannya ada di Malaysia tapi the people yang menggerakkan selalunya kami based in different countries. Contohnya Amin ni dari USA juga, London, England, Egypt dan Malaysia. So bila balik cuti tu baru kita gather and do one project lah. Yeah. So fundraiser ni ada sekali kami baru-baru ni kami ada buat fundraiser gigs. So satu malam tu kami cari beberapa band dan mereka akan membantu kami untuk menjana orang datang orang derma in a way. Jadi kalau ada keahlian di beberapa buah negara, so berapa jumlah youth yang ada di bawah Small Changes organisation? Kalau tim sahaja kami ada dalam 60 lebih lah. Tapi kalau volunteers kami tahun ni dalam 100 orang. Okay, Ami. Mungkin Ami ni part of penerus projek Seeds of Deeds kan. Mungkin boleh ceritakan apa antara aktiviti selain daripada fundraising gigs yang melibatkan kemasyarakatan, macam sebelumnya ada projek orang asli di Johor dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit aktiviti yang dilakukan. Seperti kita tengok sekarang ni, ini mungkin dia charity akustik yang fundraising itu kan? Okay. So mungkin ada aktiviti yang mungkin Ami nak kongsikan bersama penonton di luar sana? Okay, aktiviti kami juga meliputi macam kami punya facilitators, orang yang diorang ada dalam kami punya program Seeds of Deeds untuk Fund Ranger kami panggil. Fund Ranger ini basically is initiative untuk para facilitators untuk membantu kami mencari duit. So pada tahun ini ramai facilitators kami yang ada yang jual tudung, ada yang bake kuih, ada yang even pledge lari 10 km untuk RM10. So orang bagi duit, dia orang lari. So benda-benda macam ni yang bagi kami mungkin nampak kecil tapi sangat empowering, especially towards the youth lah. And all this money we use it untuk channel to all projects. Even for my project Seeds of Deeds Empowerment Camps as well. Menarik ya Faraz, sebab orang kata bila kata benda kecil yang impactful, right? Kalau belia-belia pun mungkin tak banyak in terms of punya financial, that's what they can do for the society. Betul tu dia. Jadi kita nak tanya Yusof, sebenarnya macam mana you guys punya projek ini dapat actually membantu golongan yang memerlukan, golongan yang susah. Jadi macam mana, how does the system work? Okay. Kita ada different projects across SC. Ada yang pertama nama Seeds of Deeds. So Seeds of Deeds Empowerment Camp ni maksudnya kami membantu budak-budak sekolah menengah untuk mendapat exposure dalam dunia profesional. Dan kami ada projek Aspire to Inspire. Projek Aspire to Inspire ni projek untuk membantu satu komuniti orang asli di Johor, Tangkak Johor. Kami ada projek Beanstalk. Dan projek Beanstalk ni macam membantu anak-anak yatim, satu rumah yatim ni lah. Kami ada fundraiser untuk mencari duit untuk projek-projek kami dan sekaligus mencari ejen untuk
memberitahu kepada publik apa masalah yang kita ada sekarang ni. So, melalui projek-projek ni, dia ada banyak jenis beneficiaries yang kita ada, tapi semua ada common theme, which is empowerment, so pemerkasaan. Dan kami buat ni secara voluntarily, so sukarelawan, kami tak dibayar. So, these are the values yang kita bawa. So, orang-orang muda yang kita bawa ni, mereka bukan senang untuk masuk volunteer ni sebab kami kena buka application. Application dia orang kena hantar CV, kena hantar video. Tengok profile juga. Profile and you have to filter it across the board. Dia ada sistem dia how to mechanize. So part of the program macam kita tengah saksikan ni. Ini Ni kami apa? pilih, ini namanya Seeds of Deeds Projects. So this project ni pemerkasaan anak sekolah menengah lah. So facilitator ni kami pilih dari 250 applicants, kami pilih dalam 95. So dia punya In nak terms of pemerkasaan tu, dari segi apa? Kemahiran komunikasi ke ataupun jati diri ke, English ke? kemahiran berkomunikasi, jati diri pun ada. So, kebanyakan budak-budak ni diorang tak confident especially when speaking in English. Sangat banyak pada mereka rasa macam if they use English, diorang akan dijudge oleh society. Ada mak ayah macam tak support sangat. Dan ada juga impian-impian yang macam diorang nak tapi macam orang keliling kata kau budak kampung. Tak payahlah buat. Killing the dreams lah. Killing the dreams lah. So most of our facilitators are from a lot of universities, good universities around the world. Diorang datang and they aim to inspire these kids. Macam it's okay to have ambition and then you can succeed but you need to believe that you can. Something like that. Jadi Amir bercakap mengenai these kids. Yeah. So macam mana you guys pilih ataupun mereka approach this organisation ataupun anda pergi ke tempat-tempat yang Macam mana korang memerlukan? tengok keperluan dia? Kami pada mulanya plan dia kami tengok macam negeri mana yang kami tak cover lagi. Contoh kami dah cover di Penang, kami dah cover di Perak, di Pahang dah, di Kedah. Setahun ni kami pilih tempat-tempat baru pula. So, kami cuba di Pahang, kami cuba di Selangor dengan cuba di Kelantan. Kelantan tu pula dia adalah program revisit. Maksudnya tahun lepas kami di Kelantan, kami datang balik untuk tengok progres budak-budak ni macam mana. Okey, sebenarnya saya baru nak tanya pasal progress. In terms of bila Small Changes merancang satu program pemerkasaan dan sebagainya kan. Tadi untuk melihat progress tu macam mana? Ada keep track ke ataupun selepas beberapa bulan nak tengok hasil ke, mungkin boleh kongsikan mekanisme how do you guys evaluate the effectiveness of the program? Mungkin Yusof atau Amelia berjawab. Okay, kalau ikut program, kalau Seeds of Deeds Projects, kami kira one of the things is bahasa English orang, confidence using English. So, kita follow up dengan PPD, Pegawai Pelajaran Daerah, untuk tanya result mereka macam mana. And kami approach ni sekolah-sekolah tu, tanya cikgu-cikgu dan budak-budak, what's the difference? And itu untuk Seeds of Deeds Projects. And sometimes masa revisit ni, kami boleh nampak ada ke beza dengan first camp kita last year dengan this year, dah in the gap of 1 year tu. Ada perbezaan. Sampai kami ada seorang budak ni tahun lepas dia tak confident. Tahun ni dia pergi camp kami, dia nampak lain. Dan this kid juga dia menang peringkat negeri Kelantan public speaking baru-baru ni. So that's a very good achievement for us in the team because tahun lepas dia memang tak sangat. Tahun ni macam wow, this is good lah. Dia relates back to dia tagline lah. Maksudnya walaupun seorang yang mendapat manfaat tu, it Dia boleh leads to impact yang different besar. untuk seseorang lah. Jadi kan lazimnya untuk satu projek tu berapa tempoh masa yang dijalankan untuk satu projek tu? Untuk projek saya. And cukup tak untuk kita membentuk untuk kita enhance any skills dekat dalam diri setiap pelajar yang Amelia macam nak jawab. Jadi kalau kita fokuskan kepada Seeds of Deeds ni, kalau execution of the camp sahaja kami buat dalam seminggu. Jadi from the start kita akan jumpa budak-budak ni, kita akan tengoklah, okay, these kids, are they like confident, are they like very shy? So kami tengok from situ dan throughout the camps adalah beberapa modules yang kami perkenalkan. So jadinya antara modules dia is like kita identify if the students punya strengths and weaknesses, and also kami pergi exposekan diorang kepada macam mana nak pergi interview, sebab sometimes these kids diorang dekat rural areas kan, they don't get the same exposure to some of us, which sometimes we are more privileged in that sense. Jadinya from situ mereka dapat belajar lah, at least they know, they have a gist on apa kita buat. Alright. Yang penting kan, Milo kata bila kita nak berkomunikasi dengan this student yang daripada rural kan, biasanya diorang perlukan lebih ataupun extra motivasi sebab diorang pun kena tak confident dengan diri mereka. Jadi pemilihan sukarelawan tu kalau kita tengok kan, ramai yang apply kan, tapi macam mana
hanya berdasarkan CV, anda memilih calon yang sesuai untuk orang kata menyebarkan kebaikan. Seed of deeds, right? Menyebarkan kebaikan ni. Ada interview Ada ke? interview Duduk ke? kat meja, tanya macam Skype mana? interview, who knows, Yeah. right? Sebab tahun ni memang saya sebagai project director, saya pastikan memang the quality of the facilitators is very important. So dalam pemilihan tu dia ada 3 lapisan pemilihan. First by our project managers, second by our module directors and strategy officer, and number 3 by the project directors itself. And lepas tu pun dalam soalan-soalan tu pun ada CV, ada soalan tentang ada one of the questions is macam how do you want to identify pedophiles in Malaysia? Because you want to see how critical this facilitators thing kan. And also there's a video as well. We ask them to send a video to see how creative they are. So I think because of that, our facilitators here are very good. They are very passionate, and then alhamdulillah lah, like throughout the 3 camps kita ada, they perform really well. Menarik sekali kan. Kalau Farah tengok, kebanyakan projek mereka lakukan ni is really education based. So mungkin ada sebab, okay, Yusof mungkin boleh jawab, dia presiden kan. Kenapa education yang diangkat menjadi orang kata isu sosial masyarakat yang diterapkan oleh Small Changes? Kami percaya pendidikan tu sebagai satu batu loncatan untuk anak muda ni pergi lebih jauh. Sebab dengan education ni kita boleh nampak perspektif dunia and lebih kritikal dalam membuat decision. So sebab tu kami pilih education sebagai salah satu fokus areas kami dalam menjalankan aktiviti yang kami pilih lah. Because betul tau dia, because orang cakap education is the core of semua skills dan semua aspek dekat dalam diri kita. Pembangunan sosial dan sebagainya. Berbalik Melentur buluh biarlah direbung, kata nak bentuk biar dari orang kata education. pelajar. Yes, betul. Biarlah dari education. Okey, Farah, mungkin ramai yang tidak tahu apakah antara projek yang kita sebutkan seperti tadi kan. Mungkin dia nak tengok dengan lebih jelas lagi sebenarnya apa yang sebenarnya Small Changes ni buat. Betul. Jadi apa kata kalau kita lihat dulu bingkisan mengenai contoh projek yang dijalankan oleh Small Changes ini. Saksikan. Pelbagai projek yang telah, sedang dan bakal dijalankan oleh organisasi Small Changes. Antaranya ialah projek Aspire to Inspire. Ia merupakan sebuah projek jangka masa panjang dan melibatkan penyertaan khususnya golongan minoriti di Malaysia. Aspire to Inspire bermatlamat untuk menunaikan impian dan harapan golongan kurang bernasib baik, berinspirasikan memperkasakan diri. Jurang pendidikan di Malaysia antara pelajar bandar dan luar bandar antara isu yang cukup ketara. Walaupun sebahagian rakyat Malaysia bernasib baik memperoleh manfaat daripada sistem pendidikan Malaysia, sayangnya masih ramai lagi pelajar yang tidak memperoleh peluang itu. Contohnya seperti penguasaan bahasa Inggeris, pengajian di peringkat tinggi dan kemahiran insaniah. Melalui projek Seeds of Deeds Empowerment Camp yang mula dilaksanakan sejak 2011, isu ketidakadilan pendidikan dapat dibanteras melalui program memperkasakan potensi pelajar kurang berkemampuan. Fund Ranger Initiative pula projek baharu bertujuan bagi mengumpul dana untuk projek utama Small Changes. Sukarelawan boleh memilih untuk mengumpul dana dengan penganjuran pelbagai jenis aktiviti seperti konsert nyanyian, menjual makanan, tarian amal, malah menyediakan khidmat cuci kereta. Dana yang dikumpul akan disalurkan untuk membantu orang asli seperti mengubah suai pusat komuniti orang asli dan menyediakan barangan kelengkapan untuk latihan kemahiran. Dana yang dikumpul juga akan digunakan bagi menganjurkan kamp untuk pelajar kurang berkemampuan di seluruh Malaysia. Akhir sekali, projek Beanstalk. Projek komuniti ini mengkhususkan aspek kebajikan anak-anak yatim dan golongan asnaf di Malaysia. Projek ini memfokuskan aktiviti pembinaan karakter sambil berkongsi ilmu pengetahuan dan bantuan moral untuk membantu peserta mencapai impian mereka. Itulah dia antara projek-projek yang dilakukan dan dijalankan oleh Small Changes. Yang menariknya, ia meliputi bukan saja kanak-kanak luar bandar, ada juga penlibatan orang asli, golongan asnaf dan ramai lagi, dan menunjukkan sebenarnya pendidikan itu merupakan asas pada semua orang, tak kira di mana saja mereka berada. Dia. Dan bercakap mengenai pendidikan, nak tanya Encik Amir, apakah antara isu-isu yang melibatkan jurang pendidikan antara pelajar luar bandar dan juga pelajar bandar? Sebab kita semua faham approach untuk kita mendekati pelajar-pelajar ini memang berbeza. Jadi macam mana pendekatan itu dilakukan oleh Small Changes? Okey, dari segi pemahaman dia pula, kita kena faham perbezaan paling ketara pelajar luar bandar dengan bandar is dia punya exposure, peluang yang dia dapat daripada their counterparts dalam bandar. Because banyak budak-budak ni dia kadang-kadang cerita paling sedih pernah saya dengar lah, Abang Amir saya tak pernah pergi Putrajaya.
and these are kids from Kelantan tau. And Abang Amir memang kena ada interview ke untuk dapat kerja, saya tak tahu. So macam benda tu bagi kami macam it's supposed to be a simple thing, but why these kids tak tahu? And that's why we say jurang pendidikan tu wujud, because kami yang boleh katakan quite well off jugalah, kami dapat semua that exposure kan. Pelik lah. Kenapa? Why is this happening? And then sebab tu kami masuk and then kami pastikan our facilitator semua brief diorang, prepare diorang. Okay guys, ni bukan the typical students that we get. Okay, diorang lain sangat. And kita kena be humble dalam kita punya approach. Tak boleh macam mana nak tunjuk sana, tunjuk sini lah, you know kan. Sebab diorang tak fikir lain tau. Diorang sangat memahati apa yang kita buat. So the ones you show that you are macam come here and you sincerely want to help, insyaAllah that, you know, benda tu akan nampak lah. So the approach is to always be humble and to always macam try your best and remind yourself why you're here and why you're there at the camps. Jadi macam mesti ada antara ahli small changes yang mengalami kesukaran pada awalnya untuk mendekati golongan dan sebagainya. Yes. So, memang betul. Memang setiap tahun ada masalah tu. Sebab tu kami sebelum kami budak-budak tu sampai kat camp, kami pastikan dia orang go to training. Kami punya strategic partner untuk tolong bantulah apa benda yang nak handle budak ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana. Tu pun ada juga macam hari pertama tu Amir saya tak boleh, I don't know how to do this. I thought I'm ready but I'm not. Tak confident. Tapi as a committee member, we all most of us memang pernah join kan. So kita memang kita tolonglah apa yang sebaik mungkin. Dan after that things went well lah. Okay, Farah. Jadi poin yang Amir bawakan tentang education inequality right between bandar dan bandar. Mungkin Yusof bila cakap mengenai usaha yang dilakukan small changes kan, adakah dah start mendapat perhatian oleh mungkin pihak yang bertanggungjawab bila kita bercakap mengenai education, Kementerian Pendidikan dan sebagainya? Ada tak mereka memberikan respon untuk turut bersama small changes melakukan perubahan tersebut? Pada mulanya kami rasa ada kesukaran dalam secure sekolah pun sebab kami tak ada brand ni, orang tak tahu apa yang kami buat. Orang ingat kami macam just another education camp, another English camp. Tapi sebenarnya kami cuba jual yang kami membuat character building of the students, bukan setakat English camp. So sekarang ni kami lebih senang dalam approach sekolah sebab kami ada surat daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, kami ada support dari mereka. And kami pun ada support daripada Education Malaysia yang base dekat UK. Dan kami pun ada strategic partner dengan TFM, dan kami ada dari KBS pun ada juga, kemudian Belia dan Sukan. So sekarang ni saya rasa kami telah mendapat that exposure dalam pentarafan, and sekarang sekolah dah cuba contact kami, boleh tak minta ke dia orang yang approach Yes. small Sometimes changes. ada students yang contact social media macam hello pihak small changes, boleh tak datang sekolah kami? Oh, that's nice. Just Sudah a simple dah get notified lah orang Nice surprise. Itu dari segi nak approach sekolah kan. Okay. Saya nak tanya Emilia sebagai orang kanan small changes. Apakah antara cabaran utama yang dihadapi small changes macam you cakap tadi pada awalnya cabaran untuk secure sekolah? Antara cabaran-cabaran lain? Antara cabaran lain saya rasa yang kami pernah alami is mencari duit itulah. Funding. Especially funding. Because most of us are students and we don't really work. So it's like kita nak be creative untuk mencari duit. Jadi kami pun selalu meeting, kami selalu brainstorm macam mana kita nak make things more easier and we get a lot of things. We get a lot of funds in return. So after a few years kami pun ada yang Amir cakap tadi, buat fund ranger, kami menggunakan dan empower our facilitators to actually fundraise untuk kami dan sama-samalah komiti pun sekali. Another cabaran I would say is kami from different negara kan belajar. So to actually have everyone in the same room meeting is really challenging sebabnya different time zones. Komitmen lain. Jadi it's actually those two jugalah. It takes a full courage dan komitmen lah kan. Okey, sepanjang penlibatan dalam small changes, mungkin setiap seorang ni ada pengalaman yang berbeza kan. Apa agaknya impak paling besar yang pernah dilihat ataupun yang boleh dibanggakan small changes? Yusof? Setakat ni saya boleh rasa the culture of volunteerism kat Malaysia lah. Before ni baru mula-mula saya masuk dulu, saya dapat rasakan umur-umur saya, dari circle of friends saya, kami tak biasa dengan volunteerism ni. Kami tak nampak apa benefit volunteerism ni. Apa yang kami buat ni setakat ni saya rasa dapat memperkasakan in the sense of kami beritahu yang maybe volunteerism nampak simple, tapi it gonna affect your future, your life in a very different way. Bukan saja kamu inspire
budak-budak yang atau beneficiary siapa saja yang kamu pergi approach, dia akan ubah your perspective in looking at the world. And dunia ni is not really pasal yourself, you have to think about the others. So sekarang ni saya, at least pada saya, I can see that among my friends, among our circle, the culture of volunteerism is there. And saya berharap benda tu dapat berterusan lah dengan anak-anak muda nanti. InsyaAllah Small Changes ni, I inspire your desire. Okey, Ami dan juga Amelia ada benda yang dibanggakan lah sepanjang involved dengan Small Changes? Kalau bagi saya, saya dah involved dalam 3 tahun juga. So I've met a lot of different people despite budak-budak ataupun the members that we have right now. Saya rasa paling bermakna bagi saya is bila the pelajar-pelajar tu datang kat saya yang actually trust you, to talk to you, to cakap pasal mereka punya masalah. Mereka ni, they just wanted someone to listen to them. They wanted someone to understand their condition sebab most of them are not being heard. So kami facilitators juga, volunteers juga, we cannot do much. Okay, to be honest, we cannot do much. But at least there's an initiative for us to be empathetic towards people. And kita nak instill benda tu dalam semua orang. Betul. Bagi Amir sendiri? Amir sebenarnya, I came from that skeptic punya group. Macam mula-mula Amir pun tak percaya what is this volunteerism thing, you know. Ni lah dia. 2 years ago, I macam bila orang tanya, Amir takkan join lah. Tapi last year, one of my housemates tanya lah, Amir, why do you give it a try? Maybe you like it, or maybe you will hate it. It's fine, at least you try kan. And the experience changed me in the sense that macam I thought I had it worse in my life. And bila kita dengar cerita budak-budak ni kan, macam rupanya sikit sangat masalah kita tu. Tak bersamaan. Betul tu. Right, Yusof. Apakah agaknya selaku Presiden perancangan milestone Small Changes maybe in the next 10 years? Okay, masa terdekat ni mungkin kami cuba nak masuk ke Sabah dan Sarawak untuk affect more life there. Sebab one of our project is Project Aspire to Inspire. Kami merasakan komuniti orang asli sana mungkin lebih memerlukan bantuan kami. And mungkin dalam masa 5 to 10 years, we are hoping to get easier funding daripada sekarang. And maybe the culture of volunteerism will be one of the, a mainstream culture. We want to champion the culture. The culture dekat kalangan youth kat Malaysia lah. Alright. Kita still youth kan? Kita 20s. Yes. I still Okay, maybe siapa yang berminat untuk menyertai Small Changes mungkin boleh dekat kongsikan kat mana nak enroll ke, nak tengok aktiviti korang ke. Kalau nak mengenali kami, boleh tengok dekat website kami www.smallchangesmy.org. Tak pun boleh follow semua social media kami. Instagram? Ada. Instagram personal pula. Stop sendiri lah kan? Stop sendiri, tu kena cari sendiri. Okay. Anyway, itu saja masa yang kita ada untuk idea. Kita nak ucapkan terima kasih kepada 3 anak muda yang cukup memberikan inspirasi dan aspirasi ni kerana kita dapat tahu culture of volunteerism, Small Changes. So hopefully dengan apa yang ada yang hari ini kita dapat beri lebih lagi lah kepada Small Changes dan sebagainya. So kita ucapkan terima kasih kepada Yusof, Amelia dan juga Amir. Dan good luck kepada Small Changes and all your projects. I wish you guys the best. Okay. Kita next one kita pula join. Okay.